أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Dan janganlah sikap benci hang kepada mana-mana kaum menjadikan hang tidak adil. Berlaku adillah hang. Sesungguhnya keadilan itu cukup rapat dengan ketakwaan. Dan bertakwalah. Sesungguhnya Allah itu maha dalam khabarnya berkenaan dengan semua yang kita lakukan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.各位大家晚上好。Sagulah lay wala mabat. Meri bahio tatbekal meri bahio. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bahagia fungsi majlis pimpinan daripada PAS Nibong Tebal, khususnya Ketua Man Dr. Zamri, pimpinan daripada PAS DP Keadilan dan juga Dewan Himpunan, termasuk juga jabatan daripada unit amal. Sahabat saya Fadil yang saya muliakan, Ustaz Syaril Long, beri tepukanlah pada Ustaz Syaril Long malam ni. Dia tunggu sampai ke sudah. Dia kata lepas ni aku nak balik dengan tani dah. Saudara-saudara pimpinan, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya syukur kerana sempat main Sungai Cip. Pada malam ni, walaupun pagi tadi saya dah kat sini, kami drive pergi kat balik pulau dan balik semula kat sini. Malam ni saya cuma berhasrat nak tunjuk bagaimana Presiden kesayangan UMNO. Siapa nama dia? Presiden kesayangan UMNO, bagaimana Najib Tun Razak dia habaq ke orang kampung yang dia ni nak mendahulukan rakyat, yang dia ni seolah-olah ambil kira rakyat. Jadi saya nak tunjuk malam ni bagaimana dia pada 1 hari bulan Syawal baru ni, lepas keluar daripada masjid solat sunat Aidil Fitri, khatib duk habaq lah. Dia kata 1 Syawal ni mailah kita, dia kata, penuhkan dengan program-program keagamaan, bijarah satu sama lain, minta maaf, kata dia. Tak apa, 1 Syawal tiba-tiba dia pergi bawa semua menteri masuk Tun Dr. Mahathir. Kenal Tun Dr. Mahathir? Bawa pergi rumah dia. Dia bawa apa kat rumah? Dia berkaraoke, menari, berjoget. Ni Presiden UMNO sama dengan isteri dia Rosmah pada 1 hari bulan Syawal. Kita yang jauh daripada Putrajaya ni ingatkan mereka ni betul-betul nak tolong orang Islam, betul-betul nak bela orang Melayu. Tiba Mei 1 Syawal kat Long, mereka beronggeng, berkaraoke daripada mula pukul 11 sampai tak sepanjang rohok tu. Jadi saya nak tunjuk hal tu. Dan orang ni juga lah saya nak tunjuk. Dia Mei Ipoh, dia bawa 60 polis daripada Bukit Aman. Ramai rakan kita polis malam ni. Badan besar-besar macam Malik Nur tu. Bukan polis hak mengenai kecil-kecil tak. Badan besar macam Malik Nur. Mereka bawa 60 orang pergi duduk Ipoh 2 minggu. Tunggu persidangan Dewan Undangan Negeri Perak. Mereka rompuh masuk ceroboh Dewan Undangan Negeri. Kemudian mereka angkat speaker, curi kuasa kerajaan Pakatan Rakyat. Hak ni kerja Presiden UMNO. Dan saya nak merayu serendah-rendah hati saya malam ni. Kalau adalah rakan-rakan kita di sini ahli UMNO, yang saya percaya ramai, mudah-mudahan cerita yang saya nak cerita pasal Najib bawa polis mai rampai kuasa dekat Negeri Perak, saya tak terasa apa-apa lah. Nak rampai tu kerja hang. Tapi ayat yang saya baca tadi hang kena juga ambil kira. Kemudian saya nak tunjuk pada orang kampung, hak ni yang mereka buat dekat Putrajaya. Kalau 1 hari bulan Syawal, hari yang kita hormat sebagai hari lebaran, pun mereka sanggup buat benda ni,
Saudara-saudara, jangan kira lah mereka nak bela rakyat. Pergi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz Syahrilul beritahu, dengan apa yang Wali Piman beritahu tadi, Pak Mai pilihan raya di 13 kita nak habaq, ya Allah. Sebelum ni aku ditipu mereka, ya Allah. Aku ingat mereka ni semua-semua nak bela orang Melayu Islam ni. Tapi rupa-rupanya inilah kerja mereka. Beronggeng, berseronok. Tak kisahlah duk ambil duit-duit rakyat, duk beli gelang, pakai cincin, bubuh suntin, anting, bubuh gelang. Hak tu satu perkara. Hak ni duk cemarkan satu Syawal ni dengan menteri-menteri UMNO. Jadi saudara penonton dan cerita ni, kemudian saya habaq macam mana mereka bawa mai polis 60 orang ceroboh rampas kerajaan. Yang tu selepas kita tengok wayang. Tak tahu ada nampak ke wayang? Oh, belum lagi. Habaq kena siap ni. Kita cerita macam mana dia bawa 60 polis mari ke Dewan Undangan Negeri Perak rampas kerajaan. Saudara-saudara, pada 7 hari bulan Mei 2009, Speaker Pakatan Rakyat V. Sivakumar pukul 10 pagi dalam Dewan Undangan Negeri Perak, dia buat satu pengumuman. Dia kata, ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya mulakan persidangan Dewan pagi ini, saya minta Cakap Jerin, Behrang dan juga Jelapang keluar. Dia kata, ni kuasa Speaker. Kenapa keluar? Kerana mereka dah letak jawatan sebagai wakil rakyat. Mereka sign surat bertarikh 30 hari bulan 1 2009 menyatakan ketiga-tiga itu letak jawatan sebagai wakil rakyat. Dan biasanya bila mana-mana ahli parlimen wakil rakyat hantar surat letak jawatan pada Speaker, maka Speaker akan bawa surat tu pergi jumpa dengan pengarah pilihan raya. Satu salinan bagi kat pengurusi SPR di Putrajaya, dan akan ada pilihan raya kecil. Tapi dalam konteks ini SPR ambil surat tu pergi buang. Dia kata ni tak kira surat, sebab mereka tak mau buat pilihan raya kecil. Kalau mereka buat pilihan raya kecil, dah tentulah tiga-tiga ni Pakatan Rakyat akan menang balik. Kalau begitu, jadi oleh kerana wayang pun dah sedia 14 minit punya wayang, suara okey suara ni. Ha? Tak ada suara, tak suara. Jadi kita minta, ya. Ha? Okey, bismillah, kita minta. Jadi tengok siapa dia pelakon dan nilai sendiri, ya, supaya bangun masing-masing duk ubah pokok ni. Nampak tak sah ni? Bagi dia full screen tengok. Kuat sikit suara. Suara tak ada. Nak tengok mai sini, tak nampak kat belakang. Lampu dah tutup. Tu dia, kenal kan yang pakai baju merah? Tak ada suara ni. Allah, kacau. Hak yang sebelah tu pakai tudung setengah tu isteri Rais Yatim. Kuat sikit suara. Dia tu. Tu dia gambar Najib ni di rumah dia sekarang. Gelak. Depan gelak. Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal Perdana Menteri Malaysia. Majlis bersama dengan Menteri. Kuat sikit. Buku ni ada 14, Lepasan Kuasa Perak, satu RM10 je. Kalau ada masa, beli kat dia bagi hadiah kawan UMNO. Tu dia. 1 Syawal selepas solat sunat Aidilfitri, lepas dengar khutbah Presiden UMNO buat kita. Tu Rosmah, dia menyanyi sama dengan artis. Dan tidak sepadan anak Rosmah duduk belakang dia. Nampak ke ni? Mereka dah nampak kesian lah. Duduk. Ni saya boleh duduk. Duduk. Buku ni RM10. Cerita Rampasan Kuasa Perak macam mana PAS CMP Kandila boleh bersatu. Tapi tengok wayang tu. Nampak? Tu dia lagi 1 Syawal. Anak nari dalam bilik dengan Rosmah CMP lah.
Pesetia Islam Hadari. Engkau cari laki macam saya, engkau memang cantik. Kau menyesal tiada guna. Kau menyesal tiada guna. Yang ikan duyung warna putih itu aku tak kenal. Tak guna. Rais Yatim yang pakai baju kuning tu umur dah 60 milat duk lari tu. Malu kan anak cucu cicit tu. Pondok yang mana lubang ni? Tak nampak? Belah ni tak nampak? Tak boleh? Belah ni tak nampak? Sudah, Najib Tun Razak, Presiden UMNO Perdana Menteri Malaysia. Macam apa? Mahathir dengan isteri dia tu tengok bawah muka macam. Aku 22 tahun jadi Perdana Menteri tak buat lagu ni dah. Tidak sepadan. Bang ya UMNO. Kampung tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja. Tidak makan. Gaji orang kaya. Tiada kereta ku bawa kau jalan-jalan. Rumah pun tiada, yang ada rumah bapa. Hari-hari duk ceramah, tujuk sampai kita pun hafal. Padahal bukan aku. Tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Nak aku cinta, aku lepaskan kau, minta orang lain. Nah, yang belakang tu pakai baju merah samping tu, hak tu Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah nama dia. Yang hujung tu isteri dia. Aino menari tu macam Rais Yatim, belakang Rais Yatim Angkasawan Negara Faiz, Dr. Faiz. Jalan-jalan, rumahku pun tiada, adapun bapak punya. Jangan. Betul semua duk bincang dengan budak belakang. Aku takut hidup kau kan sengsara. Aku lepaskan kau sama orang lain. Sudah, semua belakang. Duk main telinga dan main mata dengan budak. Aku tak kenal budak tu. Duk belakang tulis Hari Raya Aidilfitri bersama dengan menteri-menteri 1 Syawal. Boleh bayang tak Presiden UMNO buat kerja ni? Boleh bayang tak bayang? Nak undi ke lagi besar ni? Nak undi ke lagi UMNO? Apa kalau undi berjawab dengan Tuhan besok? Aku dah tunjuk mereka buat apa 1 Syawal. Berliwat hari raya puasa. Nak pergi dah balik. Sudah. Dan tidak sempadan bagi orang kaya. Dia duk menari macam terbang tu. Ini dipanggil Islam Wasatiyah, Islam Hadari. Adapun rumah bapa belum lagi tak ambil. Dah sasar dulu dia. Tak boleh. Allah kacau. Kerana aku sayang, aku lepaskan kau sama orang lain. Sebab kita nak tengok lepas ni Najib pernah nyanyi. Mula-mula ni Rosman nyanyi. Itu artis. Tengok. Dah habis lagi. Tak nampak pun pergi ke sini. Tiada. Yang pakai baju biru tu Mahathir Noman, MC. Ni nak ambil dia jadi MC yang kena bayar 30-40 ribu dah main. Dia cakap Perancis boleh, orang putih boleh, Rusia boleh, semua boleh. Tu dia. Salam dengan Najib. Lepas ni hak baju merah belakang tu. Dia pula nyanyi. Dia tengok. Lepas tu dia tak boleh suara, dia telok, dia
Penyanyi lagu. Sudah, sampai kini semua. Muda. Baru. Aku takut hidup kau kan sengsara. Aku cinta aku lepaskan hang sama orang lain. Tengok wayang Rosmah malam ni kita. Tak ada ceramah. Aku berhenti kali. Hari ni 18 ceramah. 18 kali tunjuk wayang ni. Takkan tak apa lagi. Kalau nak pergi YouTube nak tengok tak ada lah. Mereka duk padam lah cerita ni. Adapun rumah bapa berniaga orang kami. Bukan aku tidak sayang sama engkau, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Aku lepaskan hak sama orang lain. Oh dah, rumah yang ikan duyung sebelah tu aku tak kenal. Ya? Dia kata puteri lah, puteri duyung. Sudah. So ni satu Syawal ni yang saya tunjuk ni bukan dalam bilik. Ni khayal ramai. Menteri Pak Menteri UMNO tengok ni. Nanti kan saya tengok. Tun Dr. Mahathir ada, Muhyiddin ada. Nak jadi apa UMNO ni? Tu dia. Mereka hebat beri tepukan dulu ni. Oh, tu dia. Mereka boleh buat dua-dua. Budi sahaja memang tak sepadan. Lagi orang kaya. Keretaku bawa kau jalan-jalan. Rumahku pun tiada yang ada rumah bapa. Berian kawin sama kamu. Bukan duga tidak. Rosok dia. Dia sendiri Allah. Kau kan sengsara. Kerana aku sayang, aku lepaskan hak sama orang lain. Tu dia. Saat nanti abang tengok suami dia pula yang ni. Main pula. Lejit tu lah. Tu dia kata aku boleh lima dia tu. Aku boleh lima apa betul? Dia kata aku boleh jam dia kata. Dia kata suruh nyanyi lagi round. Satu round ni dia tak. Minta satu round ni. Dia tak kuat hati. Dia. Lagi satu round. Lagu sama. Tak ada lagu lain tu apa-apa ya. Saya tak reti nyanyi tak tahu. Tapi hari nak tunjuk lagu ni. Itulah kerja dia bang. Gak ada apa-apa aku berikan. Tidak padan dan tidak sepadan. Tu. Tu dia nyanyi. Najib pula nyanyi. Lagu orang putih. Lain nanti. Tu dia. Rakyat Yatim tu abang kau nak nyanyi lah. Itu sebelah Rakyat Yatim tu adalah Angkasa Negara, Hari Raya Aidilfitri. Yang itu ahli parlimen tu lompat ke Bangsa Maju. Ahli parlimen tu lompat masai. Sebelah dia tu Ketua Sosial Negara, Ali Hamzah. Belakang lepaskan dulu. Tu dia. Tak malu lah. Tak malu orang kampung. Tapi ini ada perbuatan setiap berbalai lah. Kita nak abad orang kampung, kita nak abad orang kaisi, kita nak abad orang sekarang udang. Tinggal kan? Nampak tak? Tadi dia pergi turun, dia pergi jumpa dengan peri-peri bawah, dia salah. Tengok. Hak cincin dah 24 juta. Rantai dia akan tanya saya tak tahu harga. Kami akan tanya dalam parlimen. Jam tangan yang dia pakai tu 350,000. Tu dia pergi jumpa Dr. Mahathir. Dr. Mahathir. Masa belajar.
Dia kata 22 tahun aku tak pernah buat lagu ni. Sebelah dia Siti Asma. Sebelah ini adalah Muhyiddin Yassin. Yang mana tu? Muhyiddin Yassin sebelah kiri tu. Muka masam dia. Menteri-menteri lain tu tengok. Aduh Najib. Ni Muhyiddin Yassin macam. Muka masam. Saudara-saudara, kita tunjuk ke orang kampung, inilah yang mereka buat. Satu Syawal mereka boleh langgar macam ni. Maknanya apa yang nak kita harap, ya? Dan kalau saya pergi tengok filem ini dalam YouTube, tak ada mereka duduk padam. Dia tulis kat situ file not found, dia kata. Jadi kami cuma nasib baik kami dapat sudut, saya buat lari. Tunjuk ke apa, ya? Okey, terima kasih banyak. Jadi dah tu kita pergi round kedua lah. Round kedua nanti ada video pemimpin UMNO mengaku aku bagi rasuah kat pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO bagi pemimpin UMNO rasuah. Ni filem yang kedua tu ni. Namanya pemimpin UMNO mengamuk, seri file tu. Ada. Betul ya Pak Katu. Okey. Sebelum tunjuk filem nombor 2, pemimpin UMNO duk tuduh aku bagi amway kepada pemimpin UMNO di Perak. Dia cakap Perak payah nak faham, saya kena translate kan? Ya. Tapi sebelum tu, hak tadi yang menyanyi tadi, main bawa 60 polis. Saudara-saudara selepas YB Siva Kuman habaq 3 orang kena keluar, depa tak keluar. Lepas tu dia kata, alih-alih berhormat, sebelum saya mulakan persidangan, saya minta kata dia pangkor tu mana Zamri. Aku dah gantung 12 bulan, hang keluar. Dia kata. Zamri tak keluar. Kemudian dia sambung lagi, alih-alih berhormat, dia kata yang angkat sumpah jadi exco haram tu keluar 6 orang. Aku gantung hampa 18 bulan, tak keluar juga. Maknanya dia dah gantung 10 orang Barisan Nasional. Kalau gantung 10 orang dalam Dewan, dah tentulah mereka tak boleh buat keputusan sebab kita banyak 27. Mereka dah buang 10, tinggal 18. Tapi mereka tak mau keluar. Dan akhirnya 27 campur dengan 1 MCA UMNO Barisan Nasional. Mereka keluar ramai-ramai, pergi serbu dekat speaker, mereka nak bawa dia lari. Saya pula sebagai ketua, bila saya tengok mereka buat macam tu, saya habaq kat semua wakil rakyat, Pakatan Rakyat, mari kita serbu sekali. Dalam Dewan Undangan Negeri Perak, kami 27 berentap dengan 28. 1 jam dipertontonkan di hadapan orang-orang kaya Perak, orang-orang bergelak Perak. Ditengok pula oleh pengarah Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, sebab bersidang depan mengisi mic. Dipertontonkan oleh ada mufti Perak sama dengan isteri dia. Tengok bagaimana gelagat 27 nak pertahankan speaker yang sah berlawan dengan 28 wakil rakyat UMNO. Mereka nak korban hak speaker lari. Kami berkasak dengan mereka 1 jam depan Dewan. Memang berkasak sungguh. Sepak terajang, pukul, tarik rambut macam budak kecil. Sampai 1 jam mereka kalah. 28 lawan 27 tak syarif, mereka kalah. Sebab apa mereka kalah? Sebab Pakatan Rakyat, kami PAS JP Keadilan, badan sak-sak, bujang lagi. Mereka semua kebanyakan lah veteran kecil manis, ada darah tinggi gaul ada. Mereka kalah 1 jam, balik kursi masing-masing. Maka saya habaq kat rakan-rakan saya, kita tak boleh kelak, kita kena tunggu speaker kat sini. Sebab mereka akan buat satu, betul. Lepas mereka balik tempat masing-masing, mereka telefon. Lepas telefon, main masuk ke pintu belakang 30 orang. Ada yang pakai baju polis, ada yang bawa pistol masuk Dewan. Dalam dunia Commonwealth ni, polis tidak dibenarkan masuk Dewan. Kau pergi mana-mana dunia Commonwealth, polis tak boleh masuk dalam Dewan sebab ini adalah dipanggil doktrin asing kuasa. Seorang pergi parlimen lah ni, seorang tak nampak polis satu dalam Dewan, dalam parlimen. Mereka hormat prinsip tu. Tapi Najib bawa 60. Hak pertama selepas mereka gagal nak tarik speaker oleh wakil rakyat, main 30 polis. Saya pergi merayu kat tuan, saya kata, tuan, macam mana boleh jadi lagu macam ni? Yang tuan boleh bawa 30 orang mana ni? Dia diam. Dia tengok saya macam muka lugu kenyang tau. Sebab dia diarahkan oleh Najib, hang kerja hang kena bawa lari speaker. Sebab selagi speaker Pakatan Rakyat duduk kat kursi tu, selagi tu kita tak boleh rampai kuasa. Lepas tak dengar cakap saya, 30 orang yang badan besar Malik Nur, dia perempuan dia urung speaker. Kami pertahankan, maka berentap lagi 1 jam, 27 lawan 30 polis. Bayangkan mula-mula kami dah lawan sejam,
kena lawan sejam lagi pun tak boleh tarik speaker. Dah 2 jam kita bergaduh berkasar. Yang 30 tak boleh tarik speaker, mereka telefon main lagi 30. Ikut pintu belakang depan, perempuan rendah kami, hantar pijak terajam kami. Bergelut lagi 1 jam. Ada seorang wakil rakyat kami tu tempang daripada Aulung. Dia di AP badan kecil, walaupun umur dah lama. Dalam bergelut tu dia habak, dia kata, Datuk Seri aku tak boleh buat apa, dia kata aku tempang. Tapi semata-mata aku nak pertahankan kerajaan rakyat ni, biarlah aku peluk speaker ni kuat-kuat. Apa nak jadi-jadi lah. Maka dia peluk speaker kuat-kuat. Saudara, demi Allah saya tengok hak polis ni semua Melayu lah. Salah seorang mereka rentak YB Aulung ni, dia angkat macam tu, dia humban atas lantai tu. Ya Allah, saya kata macam ni kah kita nak pertahankan kerajaan daripada kezaliman UMNO? Tercampak budak yang kaki tempang. Lepas dia tercampak, hak nampak pun 60 polis ni. Kami 27 dan 3 jam dah berentak. Mereka piu relung speaker tu. Mereka tarik dia belakang lewat. Mereka nyahkan dia dalam satu bilik. Mereka kunci 1 jam. Menangis isteri dia, isteri YB Simak Kumar. Dia kata, Datuk Seri, where's my husband? Datuk Seri, where's my husband? Mana suami aku? Mana suami aku? Dalam suasana yang bercemprang, saya habakkan dia, aku pun tak tahu mana suami hang. Dia penyah dalam bilik belakang dewan 1 jam, dia kunci. Kemudian polis ini minta maaf kepada polis Mamai. Dia pergi angkat seorang nama Ganesan. Dia letak Ganesan dekat speaker. Dia istihar, inilah speaker hak sah. Saudara takkan tengok cerita yang saya sebut ni di mana-mana akhbar, dalam mana-mana magazine. Saya sebut ni sebab saya bertonton sebagai ketua dewan itu. Hak ni lagu UMNO nak ambil kuasa. Jadi kita kata kalau hang nak buat cara macam ni, nak rampas ambil pi lah. Yang rakyat akan nilaikan hampa apa buat. Cuma mereka tak pernah kalah. Kita bertanding di Kak Long 12 kali kalah, 11 kali kalah. Tunggu lagi 5 tahun, masuk lagi pilihan raya. Kita tahu mereka tipu, SPR tipu. Kalah, tunggu lagi 4 tahun, pergi ceramah siang malam, pergi penerimaan calon bayar 10,000. Kemudian keputusan pilihan raya kalah. Sebab apa? Sebab mereka tipu. Sabar, masuk lagi tunggu 4 tahun sampai 12 kali. Tiba-tiba pilihan raya ke-12 Allah lagi menang sikit. UMNO tak pernah kalah di Perak, mereka rampai. Dan kita bila hilang, bila kita kalah pilihan raya, kita tak pernah habaq kat rakyat penyokong ahli-ahli PAS, keadilan DAP, mari kita tak pangkat rampas kuasa. Tak ada. Kita hormat keputusan rakyat, walaupun hang tipu tak apalah. Rakyat duk pilihan. Tapi bila pilihan raya ke-12, rakyat tukar dan bagi kerajaan baru kat Perak. Dah hang buat lagu tu hang rampas. Dan tiba-tiba saudara-saudara tak lama selepas tu, kematian pula ahli Parlimen Bukit Gantang. Dan saya diminta untuk tanding di situ. Dalam suasana kemelut tu, Allah bagi lagu macam tu. Dan keputusan Bukit Gantang, tempat kuat UMNO, mereka tinggal. Sebab mereka tak boleh terima pimpin UMNO pergi curi kerajaan pakai polis, kami tak boleh terima. Dan alhamdulillah saya menang. Saudara-saudara, cerita ini kalau tak betul saya sebut, saya kena. Tapi oleh kerana saudara tak nampak apa berlaku, Dewan Undangan Negeri Perak ni, UMNO sampai lari mereka kawal. Mereka kawal. Setiap kali nak sidang, mereka bawa bomo. Bawa bomo pergi usap kemian dalam Dewan. Dapat usap kemian. Kita bawa dalam Dewan, mereka kata, oh ni fitnah. Kita ada gambar. Dan dibantu oleh setiausaha Dewan yang baru ni, mereka tinggal dan mereka masuk jadi ahli PAS. Saya tengok YouTube nama Abdullah Antum. Dia ketika itu setiausaha Dewan. Dia kata, ya, mereka bawa semua. UMNO bawa bomo. Tak tahu mereka nak buat apa kat kami. Kita masuk semata-mata kerana kita wakil rakyat. Dan mereka buat benda ini, saudara-saudara, dalam suasana hari ini. Ada Dewan Undangan Negeri Perak bersidang minggu depan. Dia kata berapa hari dia bersidang? Mereka mula pukul 10, habis pukul 1. Sekali. Saya bangun, saya kata sebagai ketua bangkang, bagilah aku nak mencelah, tak bagi. 8 kali saya bangun, tak ada peluang nak cakap kalau. Sedangkan
ketua bangkang ni dia akan diberikan keistimewaan, tak dapat cakap. Cuma saya kata boleh tak persidangan ni kat Perak ni ada 59 dun. Sekurang-kurangnya tambahlah 3 hari bersidang. Nak sidang sehari macam mana? Tak. Lepas pula pukul 10, pukul 1 Zamri bangun. Dia kata, speaker, saya dengan ini mencadangkan supaya persidangan ini ditangguhkan pada satu masa yang akan dipulangkan. Midah bangun, dia kata saya sokong. Lepas pun habis perban itu. 3 jam sidang. Kenapa? Kerana kerajaan itu kerajaan haram. Harapan. Tuhan tak berharapan dengan kami. Saya sendiri kau pergi rumah wali ada sini. Saya pergi curi motosikal dia. Salah dah saya? Saya curi motosikal pagi. Dia nak pergi market tak ada motosikal. Lusa saya pergi rumah Pak Ali, saya curi Pak Ali pula. Maka saya berdosa dengan keluarga Pak Ali. Tadi saya curi motosikal dia, saya dosa Pak Ali. Esok lusa saya pergi curi Pak Ali. Mana saya akan berdosa dengan isteri Pak Ali kerana saya menafikan isteri dia seorang suami. Dan saya menafikan anak-anak dia seorang-seorang ayah. Saya berdosa dengan keluarga dia. Najib dia buat lebih pada tu. Dia main Perak, dia curi kerajaan. Maknanya dia kena tanggungjawab pada 2.4 juta rakyat Perak. 24 juta. Hak setakat saya curi motosikal, saya curi tuan punya motosikal satu dengan tuan punya rumah, tuan punya motosikal. Tapi kuasa ni rakyat dah pilih. Tak kata rakyat tiba-tiba hampas. Coba bayang. Hak curi motosikal pun haram. Hak dosa syak. Curi kuasa? Curi kuasa? Tu. Ni tak cari dia tahu. Curi motor ni saja. Pergi curi motor Pak Ali. Dah teruk dah. Ni curi kuasa. Curi suami orang dosa. Curi anak dara orang semua dosa. Curi kuasa. Dosa tak dosa? UMNO ambil kira ke benda ni? UMNO ambil kira. Dia tak nak kira syarat. Dia kira aku nak kuasa tu balik. Aku tak nak kalah. Dan dia kata hak kerajaan yang Datuk Seri jadi Menteri Sak kat Perak ini kerajaan Cina, dia kata. Kami nak balikkan balik kerajaan Melayu. Zamri tu Melayu ke? Ha? Apa jangan gelak? Bukan. Ni? Ayat saya baca tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, jangan sikap hang benci pada mana-mana kau menjadikan hang tidak adil. Berlaku adil lah hang, sebab keadilan itu membawa hang rapat dengan takwa. Itu ayat Quran. Tiba-tiba dia langgak, dia kata kerajaan ini kerajaan Cina. Nizar jadi boneka dia itu. Ya, apa hang nak sebut-sebut lah. Tapi apa yang aku buat, saya dibimbing oleh Tuan Guru Nik Aziz. 11 bulan saya duduk jawab terimsak. Tuan Guru Nik Aziz telefon saya tak kurang 2 kali sebulan. Kadang-kadang saja ustaz dia telefon saya pukul 3 pagi. Dia nak tengok hak ni budak ni buat apa 3 pagi. Kita apa seria juga Tuan Guru telefon pukul 3 ni. Dia uji saya. Dan dia kata, Datuk Seri Nizar dia kata, kita sebagai kerajaan kita kena ikut apa Abu Bakar buat, apa Omar buat, Ali buat dan juga apa Osman buat. Mana-mana rakyat yang tak ada tanah, hang kena bagi dia. Ini adalah amanah fiqh Islam. Maka saya tengok ramai orang Melayu miskin kat Perak. 102,000 keluarga Melayu di Perak duduk 40 tahun kampung tersusun. Tak ada geran. Kampung tersusun di Perak ada 314. Dan dalam 314 itu 102,000 keluarga Melayu 14 tahun duduk di kampung tersusun, tak ada geran. Maka saya luluskan. Seronok mereka dapat geran. Mereka bayarlah premium. Tapi mereka boleh sandatkan geran tu. Itu saya buat pertama. Yang keduanya saya pergi tengok kampung baru. Aku balik tu. Kampung baru di Perak ada 134. Dan semua kampung baru ni ditempatkan penempatan orang Cina yang duduk di hutan-hutan. Mereka main bubuh kat kampung baru. Dan ke semua kampung baru ni tanah dia 30 kali dengan 45 kaki. Ada 47,000 keluarga Cina dan India duduk kampung baru. Tak ada geran. Maka aku luluskan. Kemudian saya pergi kampung adat. Kat Perak ada kampung adat, orang asli duduk situ. Dan kita nak luluskan tapi tak sempat sebab aku kena terayak. Tapi nak habaknya kita awal-awal lulus 102,000 keluarga Melayu.
duk cerita dalam putusan, dia kata Nizar luluskan 47,000 hak milik pada kaum Cina. Dia ni boneka di AP. Yang 102,000 hak orang Melayu yang lulus dapat abang. Kemudian dia bercerita ke orang kampung, Nizar ni ikut DAP, dia kata apa DAP nak, semua dia bagi. Dia tuduh aku jual tanah Perak kat Tokyo Cina. Jadi saya cabar dalam Dewan Dengan Negeri Perak, saya cabar dalam Dewan Rakyat. Saya kata dari Parlimen UMNO Perak, apa pergi kampung apa-apa, aku gadai tanah Perak kat Tokyo Cina. Cuba hang senaraikan tanah mana Perak aku jual kat Tokyo Cina. Saya tunjukkan naskah kantul yang mereka habak kat kampung, mereka tembak kat kampung. Mereka diam 1000 bahasa. Saya habak kat speaker, tuan speaker, sebab aku kena tuduh jual gadai tanah di Perak pada Tokyo Cina. Salahkah aku nak minta senarai mana aku pernah jual 11 bulan keduk Jabatan Besar? Mereka diam 1000 bahasa. Dalam Dewan Dengan Negeri Perak, Ramli, Tajul Rusli semua dia. Saya kata tuan speaker, oleh kerana mereka tak mau nak senaraikan tanah mana yang mereka tuduh aku jual kat Tokyo Cina, benarkan aku nak senaraikan tanah mana pemimpin UMNO jual kat Tokyo Cina. Apa kata speaker? Padikar Amin Mulia, dia kata Bukit Gantang sudahlah. Yang sudah tu sudahlah. Saya kata mana boleh sudah. Dia rampai kau tak, terimalah takdir, kata dia. Oh, maknanya kalau saya pergi curi Pak Ali, tu isteri dia kata nak berjana dah takdir dia nak curi kat pergi. Bolehkah kita orang Islam ni kata kecuali lah kita ni Khawarij. Dia kata betul ni Ustaz. Abang tak betul ada muncul apa? Ataupun Mu'tazilah. Dia kata nak macam mana nak terserah. Anak darah aku dah pada curi, dia tak aku nak berjana. Takdir. Tak ada usaha nak report, tak ada usaha nak cari ke? Ini kan kuasa kena curi. Maka saya nak tanya, saya kata mereka tak jawab. Manggillah, aku nak senaraikan tanah mana pemimpin UMNO di Perak gadai. Aku nak sebut di mana, berapa luas, pada siapa dia jual. Tak apalah kata terus. Tapi jangan lama dia kata. Maka saya sebut 22,000 ekar tanah rakyat negeri Perak di Lekir Manjung. Mereka gadai ke syarikat KLK Kuala Lumpur Kepung, kepunyaan Tan Sri Lee, pemimpin MCA. 22,000 ekar. Kalau salah aku, saya kata hang boleh saman. Dia diam seluasa. 500 hektar tanah Rizab Melayu di Padang Rengas. Dulunya kerajaan Perak panggil pengusaha simen dan buat usaha sama, nama Perak Hanjung buat simen. Kalau saudara lalu kat highway sampai Padang Rengas Kuala Kangsar, saudara tengok dulu Perak Hanjung namanya. Perak ada 50%, Hanjung Korea ada 50%. Nama kilang tu Perak Hanjung. Buat untung gila-gila. Jual simen sampai pergi Dubai. Pemimpin UMNO, saudara-saudara, dia pergi buat laporan kata kilang simen ni buat rugi, maka terpaksa kita jual. Mereka pergi jual kilang itu dengan tanah Rizab Melayu kepada syarikat YTL. Jangan tahu YTL. YTL ni Jawa ke Rawa? YTL pemimpin MCA dapat gadai dengan 500 hektar tanah Rizab Melayu. Sampai lah ni dia buka lagi kat belakang, tak tahu siapa ada duk kawal. Apa kata speaker? Bukit Gantang sudahlah, kata dia. Saya kata mana boleh sudah? Saudara pergi Kampar, saudara tengok dapat gadai 1,300 ekar tanah kepada Lim Leong Sek untuk buka Universiti Tunku Abdul Rahman. Lim Leong Sek adalah Presiden MCA dan juga pengurusi kepada Universiti Tunku Abdul Rahman. Habis kampung-kampung Melayu dekat Kampar, mereka perubahan habis kerana nak bagi dekat MCA. Dan bila nak saya terus lagi nak pergi Pikam, mereka kata speaker kata sudah. Jadi saya nak abang dekat sini, saudara-saudara. Yang betul gadai tanah negeri Perak ni pemimpin UMNO jual kat Tokyo Cina. Yang tu yang mereka tak berani nak berhadapan dengan kami 3 jam. Kemudian habis mesyuarat persidangan 3 jam. Saya habakkan speaker haram. Kita mesyuarat PIBG pun 4 jam setengah. Ini mesyuarat Dewan Undangan Negeri Perak 3 jam. Nak bincang apa 3 jam? 59 dut. Minum kopi ya.
Kerana apa? Kerana tak berdaya nak berhadapan dengan kami akan bongkarkan tanah mana Zamri jual kat token Cina. Sudah soal yang saya kasih sekalian. Jadi akibat daripada itulah hari ini mereka buat kerja oleh kerana hak mereka pegang tu benda haram. Jadi kalau saya curi motosikal Pak Ali, saya bawa motosikal Pak Ali rata ceruk dekat Sungai Udang, saya terasa diri saya bersalah selalu, betul tak betul? Sebab saya tunggang motosikal, dia orang tahu kata ini nombor ni Pak Ali punya, hang curi lah. Dia rasa tak senang. Itulah Zamri. Kerajaan Zamri ini dipaksa diugut oleh 3 atau 4 ekor katak. 4 ekor katak yang lompat tu, 2 DAP, 2 keadilan ni. Mereka ugut kerajaan. Dan dia terpaksa penuhi. Sampai hak tempang daripada jelapang tu, mereka bagi dia datuk. Kerana menghargai, bagi dia datuk. Buat rumah besar dekat Kelantan. Pakai kereta 320. Tak tahulah berapa banyak mereka bagi kat bank dia. Ni kerja UMNO bagi rasuah suruh lompat. Kita utarakan satu usul supaya jangan ada wakil rakyat yang lompat parti UMNO tentang lawan dengan negeri. Mana UMNO memang tak kau orang ni melompat supaya boleh mereka ni tukar kerajaan dengan rasuah. Mereka tentang cadangan kami nak buat anti-hopping law, dia panggil. Mereka tentang. Jadi sesuatu yang saya kasih sekalian, oleh kerana pedoman mereka hanyalah asobiah, ketuanan Melayu sampai lagu tu, yang menyebabkan dia nak rampas sebab dia berkata ini kerajaan Cina. Oleh itu kerajaan sah rakyat pilih. Hang nak tuduh aku boneka Cina, pergi tuduhlah. Tapi aku adalah di bawah tarbiyah Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Hayam Abdul Awang dan juga Datuk Harudin. Sebab kerajaan yang saya pilih, yang saya pimpin itu bukan senang-senang saya nak buat seorang. Dia kena dipimpin oleh parti saya yang tumpah. Supaya dia tengok hang buat betul, kita buat betul. Jadi kalau hang nak rampas, silakan. Tapi akibat apa mereka buat pada 7/5 tu, rakyat Perak buka mata. Dan alhamdulillah rakyat Malaysia juga buka mata. Saudara-saudara, perbezaan di antara Lim Guan Eng dengan Ko Sukun saya nampak. Mereka tuduh Lim Guan Eng ini Cina. Ko Sukun tu Jawa ke? Siap. Arab ke dia? Ha? Ko Sukun Arab ke Melayu? Lim Guan Eng mereka tuduh dia ada chauvinis Cina. Saudara-saudara, satu nenek nama pendek duduk di Kota Melaka. Anak dia gadis, cucu dia gadis suti 14 tahun. Main harimau faham budak tu. Menangis dia siang malam. Oh, kenapa ni? Cucu aku dibaham harimau, kata dia. Harimau mana ni? Masa tu Ketua Menteri Melaka, apa nama dia lupa. Dia kata, cucu aku dibaham harimau. Harimau mana ni? Hak tu lah. Yang ada tambik kecil tu, kata dia. Yang jahatnya tambik kecil dia lah. Siapa pun tak nak bantu nenek ni. Pak mak dia dah bercerai. So budak tu, nenek dia belah daripada kecil. Main harimau, UMNO faham dia. Jadi nenek menangis siang malam, tak ada nak bela. Tiba-tiba ada seorang budak muda. Nenek kata dia, saya wakil rakyat sini, saya simpati dengan masalah cucu nenek. Saya akan bela cucu nenek. Nenek bagi maklumat-maklumat, bagi IC semua, saya photostat. Dia bawa perkara ni dalam filing dalam mahkamah. Selepas habis tenang terayang, budak yang nak bela ni kena sumbat dalam penjara 18 bulan. Habis kerakyatan dia. Habis dia punya kemudahan sebagai wakil rakyat hilang. Elon dia sebagai wakil rakyat hilang. Kerana dia di penjara. Dan budak tu Allah angkat dia jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Ketua Menteri apa? Dia jadi Ketua Menteri lah. Kalau dia ni UMNO tuduh sebagai orang yang hanya menjaga kepentingan Cina, peduli apa dengan budak Melayu ini faham oleh harimau UMNO? Kalau dia bersikap macam tu, apa yang aku nak ambil tahu ya, anak gadis sunti Melayu ni dibedal oleh pemimpin UMNO, peduli apa? Aku Cina. Dah. Dia bangun, dia bela sampai
dia tinggal anak dia 18 bulan, budak kecil, tak jumpa pak dah. Dia tinggal isteri dia duduk luar. Allowance dia sebagai ahli parlimen hilang semata-mata kerana nak bela budak Melayu 14 tahun yang dipaham oleh pemimpin UMNO. Sampailah ni pemimpin tu, sampailah ni tak ada apa-apa kena kat dia. Budak tu dengar cerita, tak tahulah dengar cerita melahirkan anak. Dan dibawa anak tu di pusat penyimpanan. Diberitahu dalam blok-blok, tak tahulah. Dia kata anak kelahiran budak tu sebiji rupa dia. Tak tahulah, ini saya dengar dalam blok. Budak tu melahirkan anak atau cucu sependek ni jadi cicit dia. Muka yang sebiji rupa orang tu dia. Saudara-saudara, yang ni kita nak cerita bukan buat-buat. UMNO kata nak bela Melayu, dia bertibai anak Melayu. UMNO kata nak bela negara, dia perjual tanah negara. Dan hari ini orang yang menari tadi, dia pergi tabuk wang pada orang Melayu. Bagi kat nelayan sikit, bagi kat budak sekolah sikit, bagi kat tentera sikit, dengan harapan mudah-mudahan kata mereka terliok sokong balik UMNO. Saudara-saudara, hak itu hak kita. Ambil, hebat ambil. Kenapa selepas 55 tahun hang baru nak bagi? Dulu semasa ekonomi elok zaman Dr. Mahathir, sekupang hang tak lempak kat kami. Hang tak ingat langsung kami kat Sungai Aceh. Kami nak cari 3 pinggan nasi pun kaih pagi makan pagi, kaih petang belum tentu dapat lagi. Tiba-tiba bila mengunduh hari ini, hang nak tabuk wang, hang nak punggah bagi kat kami. Sorry, kami akan ambil apa hang bagi, tapi undi kami tak bagi kat hang. Oh, dia cerita dalam parlimen. Hak ni lah kata dia, kerajaan yang membantu rakyat. Saudara-saudara, 15 minit sebelum dia tamatkan ucapan belanjawan dia, dia duduk depan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Seluruh ahli parlimen Pakatan Rakyat hadir. Dan mereka pun hadir. Dia guna kesempatan itu untuk menutup ucapan belanjawan tahun depan dia. Dia pergi kutuk kami. Dia herdik Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dia maki semua kerajaan Pakatan Rakyat. Tak erti nak mengurus, kata dia. Ayat Selangor pun tak ada. Dato' Seri Anwar Ibrahim dia kutuk sebagai peliwat. Saudara-saudara, kami tak boleh buat apa sebab itu adalah floor dia, Menteri Kewangan. Kalau dia kutuk kami pun kami tak boleh suara. Kita tak boleh bela. Sebab kita ada giliran kami selepas itu. Tapi tengok, dia guna kesempatan tu, dia herdik, caci, maki kami. Orang dengar saya, Dato' Seri Anwar Ibrahim tak boleh, dia tak boleh bangun. Sebab itu bukan masa dia. Itu semua floor tu ketika itu kepunyaan Menteri Keuangan. Setahu saya tak ada Menteri Keuangan dalam dunia, termasuk Dr. Mahathir Pak Lah sebelum ini. Mereka guna ucapan belanjawan kutuk pembangkang. Ketua pembangkang tak, kecuali Najib Tun Razak. Setahu saya tak ada lah Perdana Menteri yang sebut perkataan haram jadah kat rakyat. Tak tahu lah Ustaz Syahrir ada sebut tadi, tak ada tadi. Najib boleh sebut dekat rakyat haram jadah dia kata. Dan setahu saya tak ada lah Perdana Menteri duk terbang nyanyi satu Syawal. Saudara-saudara, kita ada lagi satu last film. Boleh ke ni? Boleh. Dekat hari dah pukul 12 dek, dah balik. Boleh, ada lagi daripada Perak. Dia ni masalahnya sebab dia berbahasa-bahasa Perak. Kalau ada orang Perak dekat sini, hampa nak gelak, hampa gelak lah. Tapi aku akan translate sikit. Apa yang terjadi, budak ni nama Samuri Mazin. Jawatan dia adalah naib ketua pemuda Kampas. Dia ni adalah ahli majlis Padaran Kampas. Dia ni ketua cawangan UMNO Kampas. Dan dia ini adalah pengurusi pengusaha-pengusaha pasir Malaysia. Dia mengamuk. Itu Samuri Mazin. Dia mengamuk di Dewan atau pejabat tanah Batu Gayam. Ketua naib ketua muda. Barisan Nasional, kerajaan Barisan Nasional, kerajaan UMNO, orang Melayu ni tak boleh tolong orang Melayu. Baik, masuk parti lain. Saya minta maaf, Datuk. Tengok! Tak sampai ni nak bawa. Dia 27 tahun nak UMNO. Orang jadah. Mana iPad kamu tu kenapa tahu tak? Kamu cakap kami. Kaki tangan itu lah pegawai kerajaan. Aku pun ditangkap. Apa nama Haji Bahru? Kenapa kamu betul? Kamu pergi balik. Aku tak tahu. Ada MD Datuk. Kamu nampak? Dia cakap dengan Zamri. Ya, Datuk Sri. Dia cakap dengan Zamri. Lepas tu dia telefon saya, dia cakap saya. Jadi kat sini saya besar masuk ahli sampai